Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Joanna Ting Hai Ping selaku pensyarah bagi subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Baik, video kali ini saya akan menerangkan tentang analisis isu-isu etika dan perundangan pendidikan. Apa dia etika dan apa dia perundangan? Okey. Definisi etika dan perundangan. Etika bermaksud peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain. Dan aturan ini menegaskan perkara yang benar dan salah. Ini maksud etika. Dan apa pula maksud perundangan? Perundangan adalah undang-undang bertulis yang digubal oleh penggubalan undang-undang. Antara dokumen undang-undang pendidikan di Malaysia, yang pertama adalah Perlembagaan Persekutuan, Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dengan SPI, dan yang ketiga Pemberitahuan Undang-Undang Am, yakni Akta Pendidikan 1996 dan lain-lain akta. Baik, di sini saya ada dua isu. Yang pertama, saya akan menerangkan isu tentang kegagalan guru menyediakan RPH. Apa dia RPH? RPH adalah rancangan pengajaran harian. Okey. Guru-guru sepatutnya menyediakan RPH ataupun e-RPH dan memuat naik ke Google Drive. Ini untuk yang e-RPH. Menggunakan email e-didik masing-masing selewat-lewatnya pada hari Ahad, iaitu sehari sebelum minggu persekolahan seterusnya bermula. Okey, contoh di sini maksud hari ini, contoh hari Jumaat, besok Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin tu kita start sekolah. Maksudnya hari Ahad sebelum bermulanya hari persekolahan, itu adalah waktu yang terakhir guru perlu hantar e-RPH ke dalam Google Drive. Okey, namun begitu ada juga sesetengah pihak yang di sekolah telah menetapkan cara penyediaan RPH ini bagi setiap guru. Hal ini kerana dengan alasan untuk seragamkan penyediaan RPH di sekolah tertentu. Terdapat juga segelintir pihak pentadbiran memahami kehendak semasa dengan penggunaan fail. Ini lebih memudahkan kerja dan guru lebih teratur. Okey, untuk setengah guru, untuk setengah sekolah, ada yang menggunakan e-RPH dan menghantar menggunakan Google Drive. Okey. Dan ada setengah juga pihak sekolah yang masih menggunakan fail disebabkan mungkin penggunaan fail ini lebih teratur dan boleh mudah untuk dilihat. Okey, untuk bagi sekolah saya, kami masih menggunakan fail untuk menghantar rancangan pengajaran harian. Okey, RPH ini dihantar akan direkod sebagai yang pertama dihantar tepat pada masanya, dan yang kedua lewat, dan yang ketiga tidak dihantar. Maka jika sekiranya guru menghantar RPH dan akan direkod sebagai tiga perkara, iaitu yang pertama dihantar tepat pada masanya, dan lewat, dan tidak dihantar. Okey, apakah punca guru ini gagal menyediakan RPH? Mungkin terdapat segelintir guru yang mengindahkan kewajipan dalam penyediaan RPH masing-masing. Maksud di sini, guru pandang indah tak indah. Yang kedua, guru lewat menghantar RPH kebiasaannya memberikan sebab yang menjurus kepada hal peribadi. Ini memang biasalah perkara yang berlaku. Setiap permasalahan yang di sekolah yang berlaku sering kali diberi alasan kepada menjurus kepada hal peribadi. Contoh alasan bawa anak, kemudian mungkin bawa mak sakit. Okey, ini adalah hal peribadi masing-masing. Jadi guru sepatutnya menguruskan waktu dengan baik. Kalau takut untuk hantar lewat RPH, maka siapkan RPH terlebih awal. Dan terdapat juga guru yang memberi alasan
terlupa akibat beban kerja yang banyak dan kesibukan lebih-lebih lagi sekiranya ada program di sekolah yang perlu dilaksanakan semasa cuti hujung minggu. Okey, ini adalah salah satu alasan guru yang selalunya sekiranya ada program di sekolah pada hujung minggu. Contoh ada perkemahan, sukan, mesyuarat ke apa-apa sahaja program ataupun aktiviti yang diadakan pada hujung minggu. Jadi guru merasakan ini adalah satu bebanan untuk menyiapkan RPH. Mungkin setengah guru akan menyiapkan RPH ini pada hujung minggu, setiap hari Sabtu dan Ahad. Mungkin setengah guru juga yang lebih bijak, kata orang tu, menguruskan waktu dia, maka dia akan membuat RPH ini pada setiap hari pada masa yang free lah, pada masa lapang. Jadi di sini kita lihat sifat peribadi guru masing-masing. Ada yang guru pandai bijak menguruskan masa, dan ada juga guru yang hanya memberikan alasan setiap minggu kerana gagal menghantar RPH. Okey, apa pula tindakan? Apa tindakan yang kita perlu beri? Okey, yang pertama, guru yang didapati melanggar etika ini dan akan dipanggil secara bersemuka oleh pengetua sekolah ataupun pihak pentadbir. Guru ini akan ditanya sebab kelewatan menghantar RPH yang sepatutnya disiapkan awal. Dan seterusnya, guru berkenaan diberi amaran lisan dan diarahkan untuk memuat naik eRPH ke dalam Google Drive bagi minggu-minggu yang belum disediakan. Dan untuk yang eRPH lah. Kalau untuk yang menghantar fail, guru perlu menghantar RPH yang minggu-minggu yang belum disediakan. Dan guru berkenaan juga akan diberikan surat tunjuk sebab jika kesalahan yang berulang lagi. Guru berkenaan juga akan diarahkan untuk menyiapkan RPH yang tertangguh untuk disiapkan. Baik, kita teruskan dengan surat berkeliling. Okey, mengikut surat berkeliling Ikhtisas Bilangan 3 tahun 1999 yang dikeluarkan pada 9 Mac tahun 1999 memperuntukkan guru untuk menyediakan rekod pengajaran dan pembelajaran, bermaksud RPH, rekod pengajaran harian. Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi dua unsur sahaja, iaitu yang pertama rancangan pelajaran tahunan dan yang kedua rancangan pelajaran harian. Pengetua guru besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir. Okey, ini adalah peraturan yang ada di dalam surat berkeliling Ikhtisas Bilangan 3 tahun 1999. Dia menyebutkan di dalam RPH, guru besar ataupun wakilnya perlulah memastikan setiap guru menyediakan RPH dan mempunyai dua unsur ini, iaitu yang pertama rancangan pelajaran tahunan dan rancangan pelajaran harian. Okey, apa dia rancangan pelajaran tahunan? Rancangan pelajaran tahunan ini mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dan yang kedua adalah rancangan pelajaran harian. Rancangan pelajaran harian merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif, cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana objektif itu tercapai. Okey, secara keseluruhan setiap guru mesti faham apa dia RPH dan apa yang perlu dibuat di dalam RPH dan apa gunanya RPH ini. Okey, setiap guru ini perlu menyediakan RPH untuk rancangan pengajaran setiap hari. Bermaksud setiap guru yang masuk ke kelas mengajar perlulah mengikut pengajaran harian yang telah ditetapkan, yang ditulis.
Bermaksud rancangan pengajaran harian ini adalah sangat penting kepada setiap guru. Maka disebabkan itu, surat pengkeliling ini menegaskan bahawa rekod pengajaran harian perlulah disiapkan pada setiap sebelum pengajaran bermula. Bermaksud bukannya sudah mengajar baru siapkan RPH, bukan begitu. Di sini ada juga guru-guru yang segelintir guru-guru yang membuat cara begini. Bermaksud mengajar setiap minggu, kemudian selepas mengajar baru menyediakan RPH. Sebenarnya RPH ini adalah perancangan. Kita tidak tahu benda ini adalah berlaku ataupun tidak berlaku. Makanya perancangan ini adalah sangat penting. Jadi setiap guru perlu merancang pengajaran setiap hari yang lebih efektif mengikut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, sehubungan dengan itu, di dalam dalam peraturan 8 Pendidikan Kurikulum Kebangsaan tahun 1997 telah menyebutkan di dalam peraturan nombor 8, iaitu buku rekod guru. Okey, seseorang guru dalam satu sekolah, kecuali sekolah gaya pos ataupun pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod, dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu. Dalam suatu penggal persekolahan, bahagian ataupun bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan oleh ketua pendaftar. Okey, ini yang seperti yang saya menerangkan juga telah ditetapkan di dalam peraturan 8 dalam peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan tahun 1997. Okey, di sini saya ada menyatakan tentang bukti peraturan pendidikan kurikulum tahun 1997. Baik, seterusnya kita pergi kepada penalti. Macam mana guru ini kena penalti ataupun tidak? Baik, di dalam peraturan kebangsaan tahun 1997 juga di dalam nombor 11, seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan sesuatu jadual waktu yang diluluskan, dan mana-mana yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya. Bermaksud di sini sekiranya seseorang guru itu tidak melaksanakan ataupun guru yang telah dibenarkan mengajar sekiranya tidak mengikut peraturan, guru itu boleh didenda tidak melebihi RM5,000 ataupun penjara selama 3 bulan ataupun kedua-duanya. Okey, yang nombor 2, seseorang guru besar, pengetua ataupun guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM500. Okey, ini adalah penalti yang telah ditetapkan di dalam peraturan pendidikan tahun 1997. Baik, itu serba sedikit tentang isu yang pertama, iaitu isu kegagalan guru gagal menjadikan RPH, rekod pengajaran harian. Baik, seterusnya kita sambung kepada isu yang kedua, iaitu isu guru memberi hukuman rotan kepada pelajar perempuan. Baik, isu ini telah terjadinya pada 25 Jun 2019 di sekolah menengah di Skudai Johor. Baik,
pada Selasa 25 Jun 2019, tular kes seorang pelajar perempuan di rotan guru kerana didakwa mengeluarkan perkataan biadab iaitu Ahwa Laushi yang bermaksud cikgu pondan. Kes ini berlaku di sebuah sekolah menengah di Skudai, Johor, dan perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Johor. Okey, berita ini telah dikeluarkan di Sinar Harian tahun 2019. Okey, ini adalah bukti dia. Okey, pengenalan isu. Hukuman rotan merupakan hukuman dera iaitu corporal punishment yang boleh digunakan sebagai strategi kawalan disiplin bagi pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan yang dinyatakan. Ia merupakan hukuman yang sangat berkesan kerana memberikan kesakitan kepada penerimanya supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun, tindakan merotan merupakan langkah terakhir setelah pelbagai tindakan diambil seperti nasihat kepada pelajar dan kaunseling tindakan. Bermaksud di sini, hukuman rotan ini adalah satu strategi kawalan yang mungkin boleh digunakan untuk memberi apa orang kata supaya orang yang membuat kesalahan ini tidak mengulanginya lagi. Namun tindakan merotan ini adalah denda yang terakhir ataupun langkah terakhir setelah telah diberi kaunseling ataupun amaran. Baik, isu ini telah tular di internet apabila ibu murid berkenaan telah memuat naik ke satu video di mana dia telah menyerang guru yang merotan anaknya di sebuah sekolah menengah di Johor pada Selasa 25 Jun 2019. Ibu murid berkenaan telah membuat satu laporan polis di Balai Polis Taman Tun Aminah, Skudai, Johor, di mana murid ekstrim ini terlupa memanggil cikgunya pondan ketika gurunya lalu di koridor tanpa sebab. Teguran ini mengakibatkan gurunya sangat marah dan memukul murid berkenaan di bahagian kiri tangan dan kaki dengan menggunakan rotan. Pejabat Pendidikan Daerah Johor di PPD Johor Bahru dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPN telah menjalankan penyiasatan mengenai kes berkenaan dengan kerjasama pihak polis. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga menegaskan bahawa akan melaksanakan siasatan sebaik mungkin berhubung kes berkenaan supaya keadilan dapat diberikan kepada dua-dua belah pihak. Okey, isu ini telah disahkan oleh JPN dan PPD Johor Bahru di mana kes ini telah tular dan pihak polis juga akan mengambil tindakan yang seadilnya bagi kedua-dua belah pihak, sama ada pihak guru ataupun pihak pelajar yang telah dirotan. Okey, kes ini akhirnya telah selesai apabila kedua-dua pihak iaitu pelajar dan ibunya serta guru yang terlibat memohon maaf sesama mereka. Permohonan maaf itu mereka melakukan di hadapan pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Sumber Manusia, Sains dan Teknologi Johor, iaitu Aminul Huda Hassan, dan juga Pengarah Pendidikan Negeri Johor Azman Adnan dalam satu pertemuan di PPD Johor Bahru. Pertemuan itu hasil usaha pelbagai pihak termasuk JPN yang mahu mencari jalan penyelesaian iaitu situasi win-win ataupun menang-menang kepada kedua-dua belah pihak tanpa melibatkan undang-undang. Ibu kepada murid berkenaan telah menarik balik laporan polis berhubung insiden itu. Dan Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, walaupun laporan itu ditarik balik sehari selepas dibuat, polis tetap meneruskan
siasatan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan, iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera. Bermaksud di sini kes ini telah selesai dengan baik, di mana guru yang berotan, pelajar yang dirotan beserta ibu pelajar yang dirotan telah pergi ke PPT dan berbincang secara baik, dan akhirnya kes ini telah selesai dengan situasi menang-menanglah. Bermaksud tiada membuat siasatan, tiada membuat laporan polis, dan ibu kepada pelajar tadi telah menarik balik laporan polis. Tetapi pihak polis juga masih lagi meneruskan penyiasatan kerana ini adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan, iaitu dengan sengaja menyebabkan cedera. Di sini saya ada sediakan satu video tentang murid pelajar yang telah dirotan. Saya ambil video ini di YouTube daripada Bulletin TV 9. Sama-sama kita saksikan. Kejadian seorang pelajar perempuan di Johor Bahru dirotan guru selepas dipercayai biadab terhadap seorang guru sedang disiasat. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata beliau sudah menerima laporan berkenaan. Sejak semalam, tular mengenai seorang guru yang didakwa merotan pelajar terbabit kerana mengeluarkan ayat Ahku Lausi atau cikgu pondan terhadap guru tersebut. Dr. Mazli telah mengarahkan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru untuk menjalankan siasatan agar keadilan dapat diberikan kepada pihak guru dan pelajar terlibat. Katanya peneloran video dan gambar berkaitan kes itu perlu dihentikan demi menjaga imej guru dan murid tersebut selain memudahkan siasatan. Okey, itu adalah sedikit video tentang kes yang murid pelajar perempuan dirotan. Baik, untuk penentuan kes, dalam surat keliling ikhtisas Bil 7 tahun 2003 dan Peraturan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia telah tertulis mengenai kuasa guru merotan murid. Senarai dan kategori kesalahan disiplin murid di sekolah di mana salah laku pelajar boleh dikategorikan kepada 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan. Ia telah menggariskan 35 kesalahan berat yang membolehkan pelajar yang melanggar kesalahan tersebut diberi hukuman rotan di punggung menggunakan rotan ringan maksimum 3 kali jika didapati bersalah. Antara kesalahan yang dikategorikan sebagai berat ialah biadab terhadap guru, pengawas dan murid lain. Baik, hukuman rotan adalah tidak dibenarkan untuk murid perempuan dan hukuman kepada murid lelaki adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan atau di punggung yang berlapik dengan pakaian di bawah kuasa guru besar. Jadi jelaslah bahawa guru sama sekali tidak boleh merotan pelajar perempuan, lebih-lebih lagi menggunakan rotan di bahagian badan yang tidak sepatutnya. Dengan adanya penentuan dan had hukuman disiplin itu, maka pihak sekolah tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi daripada apa yang diperuntukkan. Bermakna guru dan pihak sekolah tahu akan had mereka. Okey, tentang peraturan rotan ini ada termaktub di dalam Peraturan 5 di dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 7 tahun 2003. Walaupun hukuman rotan ini masih lagi diterima sehingga kini dalam budaya masyarakat dan juga masih dilaksanakan di peringkat sekolah sebagai salah satu kaedah mendisiplin ataupun mendidik anak-anak. Namun ini tidak menghalang tindakan undang-undang diambil sekiranya guru melampaui had batas yang digariskan sehingga mendatangkan kecederaan serius kepada kanak-kanak. Jika perkara ini berlaku melebihi had dan mempunyai kecederaan kepada kanak-kanak, mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 31-1 A Akta Kanak-kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya. Baik, itu adalah sedikit tentang isu tentang murid pelajar perempuan di rotan. Okey, bermakna di sini
untuk isu merotan murid pelajar perempuan memang tidak boleh, dan untuk merotan pelajar lelaki hanya 3 kali dengan menggunakan rotan ringan, rotan ringan. Okey, daripada yang berlaku, apa yang kita boleh katakan, kesedaran daripada etika dalam memertabatkan profesion perguruan perlu datang dari pengetahuan guru tentang etika perguruan itu sendiri. Kurikulum pendidikan guru perlu mengajar etika perguruan, prinsip etika dan kepentingan mematuhi etika secara terperinci supaya guru dapat membuat refleksi ke atas etika kerja dan mempertahankan etika perguruan. Pelaksanaan program bengkel latihan dan juga seminar berkaitan etika perguruan hendaklah dilaksanakan secara berkala, bukan hanya terhad kepada guru baru sahaja. Sekiranya aspek etika ini dianggap sampingan dan kurang penting berbanding aspek lain seperti penggunaan teknologi maklumat, sedangkan tanpa etika pelaksanaan sistem pendidikan tidak akan mencapai hasratnya. Dengan pengetahuan yang baik mengenai matlamat, tugas dan peranan sebagai guru pastinya akan membentuk pelajar yang baik dan seterusnya menyumbang kepada pencapaian matlamat pendidikan. Baik, ini adalah sedikit tentang video kali ini. Isu yang pertama adalah isu RPH dan kedua isu pelajar perempuan di rotan. Okey, di sini saya ingin memohon maaf sekiranya ada terlepas kata, mungkin ada kesalahan fakta yang mungkin saya telah analisis. Saya harap kepada Dr. Joanna dapat menyimak semula saya punya video dan kita akan membuat perbincangan soal jawab pada tarikh yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih kepada Dr. Joanna kerana telah meluangkan masa untuk menonton saya punya video kali ini. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.